Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mungkin anda masih ingat sahabat-sahabat semua ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Pertama kali beliau memohon ya untuk darurat dibuat ya, yang di Pertuan Agong ketika itu menolak sahabat-sahabat semua. Dan apabila kali keduanya diluluskan ya, diterima oleh yang di Pertuan Agong ya, yang pada hakikatnya sahabat semua ketika darurat itu dijalankan ya, parlimen digantung, tidak ada persidangan, dan semak dan imbang tidak dapat dilakukan sahabat-sahabat semua. Dan kerana itu banyak skandal-skandal yang menjadi ya, seperti projek Jana Wibawa, rasuah, dikatakan pengubahan wang haram dan sebagainya. Namun bukan itu persoalan yang menarik ya untuk kita kongsikan bersama dengan anda hari ini, yaitu apabila Muhyiddin Yassin meminta untuk mengisytiharkan darurat pertama kalinya ditolak oleh yang di Pertuan Agong, dan kerana itu hari ini seorang peguam ya mencabar keputusan itu. Jadi menarik ya untuk kita ikuti. Apakah keputusan tersebut, adakah memihak kepada peguam tersebut atau kepada keputusan yang telah dibuat oleh yang di Pertuan Agong ketika itu, sahabat-sahabat semua. Itu persoalannya. Jadi mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Okay, saya nak buat satu cerita. Tonton ingat tak masa 2020, pada tahun 2020, negara masa itu siapa yang tak tahu, kan? Majoriti kita ingat, kecuali anda gila ataupun masa tu anda mungkin koma dan sebagainya, kan, bahawa negara kita ditutup sebab COVID. Betul? Negara kita ditutup sebab COVID, alasan kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Dalam pada nak tutup sebab COVID, pada waktu itu kerajaan minta supaya diadakan darurat. Darurat kali pertama, kerajaan Muhyiddin Yassin minta supaya diadakan darurat. Kemudian ditolak oleh yang di Pertuan Agong kali pertama. Kali kedua minta lagi, kemudian diperkenankan, dan akhirnya disebabkan perkenan itu, Agong minta supaya diadakan parlimen walaupun ada darurat. Perikatan Nasional kata tak perlu ada. Saya mula buat bising, akhirnya kes saya jalan seperti yang diketahui lah, kan. Tetapi, sebab saya tak boleh komen masalah isu tu. Tetapi, darurat itu akhirnya diangkat. Okay. Now, ada seseorang, satu peguam pada masa itu, mempersoalkan tindakan yang di Pertuan Agong. Bukan tindakan yang kedua memberi darurat, tetapi tindakan pertama tidak mahu memberikan darurat. Jadi, peguam ini pergi ke mahkamah pada waktu itu, menuntut mahkamah mempersoalkan tindakan yang di Pertuan Agong, supaya kerana baginda pada masa itu menolak untuk mengadakan darurat buat kali pertama. Kali kedua baginda buat, tapi kali pertama. So, keputusannya adalah hari ini. Mahkamah tolak permohonan cabar keengganan Agong isytihar darurat. Seorang peguam gagal dalam permohonannya berhubung sama ada yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Syed Iskandar Syed Jaafar dengan alasan itu bukan sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Wan Ahmad Farid memutuskan perkara itu memberikan isu kabinet yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati Seri Paduka dalam isu dasar dan keselamatan. Walaupun pengisytiharan darurat dibuat oleh yang di Pertuan Agong di bawah perkara 150 perlembagaan, di bawah perkara 40 fasal 1 perlembagaan, Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada kabinet menurut alasan beliau. Mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. Kabinet sebagai cabang eksklusif kerajaan mempunyai maklumat risikan mengenai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Hakim ikut menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Seri Paduka Baginda ketika melaksanakan kuasa perlembagaan Baginda. Walaupun peruntukan perlembagaan berhubung klausa penyingkiran akan menyamai menutup pintu mahkamah, kelihatan keras dan tidak adil, remedinya terletak pada badan perundangan dan bukan mahkamah. Hakim itu tidak membuat sebarang perintah mengenai kos.
Tindakan Undang-Undang Iskandar adalah untuk meminta panduan Mahkamah berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan keputusan Di-Pertuan Agong untuk tidak mematuhi pemerintahan Muhyiddin untuk isytiharkan darurat pada 2020. Okay. Pada 25 Oktober tahun 2020 adalah dilaporkan yang Di-Pertuan Agong memutuskan untuk tidak bersetuju dengan permintaan Muhyiddin atas alasan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu telah menangani COVID-19 dengan berkesan. Perlu dimaklumkan, kemudiannya pada 12 Januari, Seri Paduka Baginda berkenan menerima nasihat Muhyiddin untuk isytihar darurat. Melalui saman itu, Iskandar memohon mahkamah untuk menentukan yang lain. Mempunyai budi bicara yang tidak terbatas untuk mengisytiharkan darurat maupun nasihat, walaupun nasihat Perdana Menteri atau Kabinet adalah sebaliknya. Baik. Menarik apa yang Hakim kata dalam kes ini. Hakim kata dalam kes ini, mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. This is very interesting. Kenapa saya kata demikian, tuan-tuan? Dalam isu ini, pada waktu itu, pada Oktober 2020, yang Di-Pertuan Agong sebenarnya tidak berkenan untuk mengadakan darurat. Dan saya antara orang yang mempersoalkan kenapa bila dah ada tutup negara, kita dah buat COVID, kita dah buat MCO, kita tutup negara pada masa itu, kenapa kita nak kena adakan darurat? Itu persoalan yang saya timbulkan pada waktu itu. Kenapa kita dah ada negara kita dah tutup, kita dah ada sekatan daripada pergi merantas dan sebagainya, malah bukan sekat itu, tak boleh keluar rumah pun. Tetapi kita masih juga nak buat satu lagi, dipanggil darurat. Walaupun pada Januari dia perkenankan oleh Di-Pertuan Agong, setelah ditekan oleh kerajaan, Baginda setuju. Kemudian Baginda memohon supaya diadakan. Antara lain, kalaupun ada darurat, buatlah sidang parlimen. Tapi masa itu, saya ingat lagi kenyataan daripada Taqiyuddin, kalau tak silap saya, dia kata apa? Agong boleh cadang, tetapi keputusan sama ada tarik atau tidak darurat itu adalah, ada atau tidak parlimen itu adalah kepada kami, iaitu Kabinet dan juga Perdana Menteri, bukan yang Di-Pertuan Agong. Sampai saya mempersoalkan, saya persoalkan dengan penuh kekerasan. Saya guna reverse psychology. Saya tahu kalau lagi nak pergi hentam PN, sampai habis kita punya darurat tu. Dan akhirnya, kita nampak sekarang apa fungsi darurat itu sebenarnya. Rupanya darurat itu digantung negara. Bila negara itu digantung, kalau setakat tutup negara, orang kata tutup rumah dan sebagainya, dia masih tak boleh buat apa-apa dengan sistem negara. Kerana sistem berjalan seperti biasa. Tetapi darurat, tuan-tuan, adalah bukan sekadar menggantung parlimen. Tetapi Perdana Menteri sebagai caretaker mempunyai kuasa khas untuk mengarahkan apa sahaja tanpa perlu melalui Kabinet, tanpa perlu melalui pembangkang. Itu sebenarnya objektif. Dan pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana ratusan juta masuk ke dalam akaun Bersatu. Kita lihat betapa projek-projek diberikan sewenang-wenang dan sesuka hati. Tanpa melalui kebenaran Kabinet. Sign dokumen, bilion projek diberikan sesuka hati. Baru kita faham. Tak, saya dah tahu lama dah. Sebab saya merujuk kepada darurat tahun 1970. Disebabkan oleh 13 Mei 1969. That's why I know jauh fungsi darurat itu, ke mana dia boleh pergi, di mana dia boleh bawa, level dia bagaimana, apa dia punya repercussion dia. Repercussion tahu kan? Repercussion ni maksudnya apa dia punya kesan akibat dia kalau sekiranya darurat itu berlaku. Now, akhirnya, tindakan yang saya buat pada bulan Mei, ujung Mei 2021, negara dibuka pada bulan Julai 2021. Alhamdulillah. So, tak apalah. Itu pengorbanan kecil saya untuk negara kita, untuk rakyat Malaysia. Negara kita dibuka, parlimen dibuka, kita bersidang. Akhirnya. Alhamdulillah. Tapi, nak bawa di situ, bolehkah kita mempersoalkan tugasan Di-Pertuan Agong? Yang ini telah membuktikan bahawa tidak. Walaupun raja berperlembagaan, tapi dalam perlembagaan juga memberi raja itu satu kuasa yang amat besar, terutama dalam melibatkan darurat. Okey. Habis kat situ. Okey, saya tertarik dengan satu kenyataan.
Bersatu persoal janji Anwar, isu noktahkan kemiskinan rakyat. Okay. Shah Alam, Parti Peribumi Bersatu mempersoalkan janji Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai matlamat menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Ketua Penerangannya Datuk Razali Idris berkata, setelah setahun berjanji akan menyelesaikan perkara itu, kini beliau menggesa institusi zakat menambah baik kualiti perkhidmatan agar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tegar. Setahun lalu, Anwar begitu bersemangat untuk menoktahkan isu miskin tegar di negara ini. Rakyat menyokong. Mana tadi? Jelasnya pengumpulan dana yang zakat yang tinggi patut digunakan untuk selesai masalah asas rakyat dan bukannya tujuan sampingan. Okay. Menurut Razali, sekiranya janji telah dibuat, maka ia perlu ditunaikan kerana institusi zakat punya peranan dan fungsi berterusan. Adakah sudah tidak ada cahaya untuk mengambil iktibar membasmi miskin tegar sehingga mula mengambil alih tumpuan rakyat bahawa institusi zakat pula yang bertanggungjawab menoktahkan miskin tegar, ujarnya. Selain itu, beliau mempersoalkan kenyataan Anwar yang mengatakan usaha membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka Negeri Sembilan sudah mencapai status 100%. Baik. Yang pertama sekali, pernahkah kita dengar pemerintahan sebelum ini, termasuk pemerintahan Muhyiddin Yassin atau pemerintahan Ismail Sabri atau pemerintahan yang sebelum ini, bercerita tentang usaha untuk nak menoktahkan miskin tegar? Pernah ke? Okey, dia aim, dia ada goal. Dia kata, hopefully setahun kita akan berusaha untuk menoktahkan miskin tegar. Sekurang-kurangnya dia ada goal, tuan-tuan. Jangan kata, diorang ni jangan kata ada goal apa. Tetapi satu berita yang saya baca, sudah mula penurunan 33%. Kita kata. Dan laporan mengatakan kadar miskin tegar. Kita bukan cerita miskin, kita cerita miskin tegar. Sudah mula ada berkurangan dan ada yang sudah berjaya di-eliminate. Miskin tegar ni, tuan-tuan, definisi miskin tegar ini, bukan yang, tuan-tuan jangan bayangkan yang sakit, yang terlantar, yang cacat, bukan itu. Mereka ni sihat tubuh badan, tetapi pendapatan mereka memasukkan mereka dalam kategori miskin tegar. So, cara untuk elevatekan mereka keluar daripada keadaan miskin tegar adalah dengan bukan menyediakan pendapatan, mendidik, mengajar, memberi skill sehingga mereka mendapat pendapatan yang boleh keluarkan mereka daripada kategori miskin tegar. Miskin tegar di setengah kawasan, pendapatan isi rumah bawah 500 ke 800 macam tu. So, kalau pendapatan dia 1,000, 1,500, maka dia telah keluar daripada kategori miskin tegar. Dia masih mungkin kategori miskin, tetapi dia bukan miskin tegar. Poinnya adalah sini, tuan-tuan. Kerajaan dah pun menyediakan mekanisme kerana dia ada aim, dia ada goal. Bila kita ada goal, kita punya sasaran. Of course, kita nak letakkan objektif kita pada sasaran itu, kita nak letak timeline. Mungkin kita tak capai 100% apa yang kita target. Saya tak tahu data terkini bagaimana, mungkin ada jawapannya nanti. Tetapi sekurang-kurangnya, dengan aim tersebut, kerja telah dilakukan, usaha inisiatif dilakukan. InsyaAllah, kalau tak pun tahun ini, ada masa dan ketika kita akan berjaya eliminate perkara ini. Soalan saya, kerajaan sebelum ini dah buat ke? Soalan saya, apa inisiatif mereka selain pecah tabung sendiri, bagi pada rakyat duit KWSP sendiri, selain daripada itu, apa usaha kerajaan sebelum ini untuk nak menamat dan menoktahkan miskin tegar? Of course, tuan-tuan, kita kata, yelah, aku tak berasa pun ni sebab kau bukan miskin tegar, sebab itu kau tak berasa. Ini usaha untuk membantu menamatkan miskin tegar. Okey, yang kedua, dia persoalkan. Anwar bercakap kepada zakat dan sebagainya, tuan-tuan. Of course lah, kita ada kerajaan pusat. Dalam masa yang sama, dia ada satu lagi agensi di peringkat negeri, iaitu zakat. Zakat ni, tadi saya dengar khutbah juga, khutbah Jumaat, dia kata bahawa zakat adalah yang paling dekat sebenarnya dengan rakyat. Pusat zakat ni antara yang paling dekat dengan rakyat. Jabatan Kebajikan Masyarakat, pegawai dia tak ramai. Zakat, terutama negeri yang kaya macam Sarawak, macam Selangor, macam Penang, dia punya pendapatan kalau tak ratus juta, bilion. Mungkin ratus juta lah pendapatan setahun dia. So, daripada kos, dari segi dana, semua itu ada untuk dia nak melakukan usaha dan kerja mereka. Now, disebabkan oleh ada dana tersebut, maka adalah baik negeri-negeri ini juga membantu kerajaan pusat. Terutama dalam mengenal pasti, mungkin
ada senarai apa orang kata golongan miskin-miskin tegar ini yang kita tercicir. Yang miskin tegar terutama yang kita tercicir. Kita kena ingat, miskin ni mungkin kita tahu dia miskin kerana mungkin dia isi padu, mungkin dia ada IC, mungkin dia apa maklumat yang mungkin kerajaan persekutuan ada. Tetapi ada juga di peringkat negeri yang mana kita tak ada maklumat tentang dia orang. Yang kerajaan negeri je tahu. Kerajaan negeri je tahu. Saya bagi contoh tuan-tuan, ada satu rumah dekat Kuching kat Sarawak. Dia didiami oleh pasangan dah tua betul. Yang saya pergi melawat tengok rumah dia, bantu mana yang boleh. Saya tanya pada makcik tu, tak ada anak ke? Saya tanya. Anak ada tapi dia orang dah kerja jauh, kerja kat Semenanjung dia kata. So anak tak ada bagi bantuan, kami tak contact anak. Maksudnya dia dah, saya tak tanyalah lebih sama dia orang gaduh lost contact ke atau tak contact langsung ke, tapi saya tanya ada tak handphone. Dia tak tahu nak pakai handphone tu macam mana pun. So golongan sebegini tercicir dan saya buat laporan, saya hantar pada Baitul Mal untuk Baitul Mal datang dan Baitul Mal Sarawak datanglah untuk bagi bantuan pada mereka. So ini antara golongan yang mana bukan setakat mungkin Baitul Mal, zakat tak tahu pun maklumat tentang mereka. So kita sebagai NGO, kita bagi maklumat kepada Baitul Mal dan juga zakat dan Baitul Mal bagi maklumat tu kepada pusat. So kita saling bantu membantu. Bukannya tengok kau buat kerja, kau usaha kau ni nak bantu rakyat miskin. Kenapa ni tak boleh? Kenapa tu tak bagus? Kenapa minta bantuan zakat? Dia persoalkan macam tu. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Sekurang-kurangnya dia nak tolong orang miskin. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada usaha nak tolong orang miskin. Yang kurang nak tolong orang untuk jadi lebih kaya. Bukan orang lain, orang ke orang juga. Betul tak? Kesian. Saya bawa jugalah. Saya sambung lagi. Lepas tu, baru-baru ni, bila ada masalah dengan beras tempatan dan juga beras import kan. So, kerajaan memperkenalkan beras madani. Itu pun dipersoalkan. Sediakan kertas putih bukan beras madani, PAS Pahang. Masalah kekurangan beras putih tempatan di pasaran sejak hampir setahun lalu perlu dijelaskan dengan lebih bertanggungjawab. Kata oleh kerajaan madani, kata Timbalan Pesuruhjaya PAS, anda suharabu. Justru itu katanya PAS Pahang mencadangkan kerajaan persekutuan menyediakan satu kertas putih supaya segala persoalan membelenggu pemikiran rakyat dapat dijawab. Anda surah menegaskan rakyat berhak mendapat penjelasan menyeluruh dalam isu beras kerana keperluan paling asas dan digunakan secara meluas oleh penduduk Malaysia. Okay. Saya jawab. Yang pertama sekali saya setuju. Kalau ada kertas putih tu saya setuju. Tapi dalam masa yang sama jangan hentikan kerajaan nak sediakan beras madani. Kita tak boleh lah. Okey, jangan bagi beras, sedia kertas putih dahulu. Kadang saya pelik lah dengan pembangkang ni. Teruk betul lah diorang. Orang bantu rakyat pun diorang persoalkan. Saya tak faham dengan apa yang berlaku, yang apa pemikiran yang diorang ada dalam kepala otak diorang. Sebab apa tuan-tuan? Ini sambungan. Saya kata kita akan menuju ke direction yang betul kalau kita dipimpin oleh orang yang betul. Orang yang tak melihat bagaimana aku nak mengayakan diri aku. Macam mana aku nak mengayakan anak bini aku. Kalau kita fikir betul-betul, tak. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, kerajaan madani yakin capai pertumbuhan KDNK lebih kukuh 4 hingga 5% pada tahun 2024. Kerajaan madani yakin mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang lebih kukuh antara 4 hingga 5%. 2024 disokong asas yang kukuh dan pembaharuan yang digariskan dalam ekonomi madani dan belanjawan 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim dan juga Menteri Kewangan berkata susulan pemetaan strategi pertumbuhan ekonomi baru Malaysia melalui kerangka ekonomi madani, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaannya pada tahun ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi baru dan merealisasikan pembaharuan dan keadaan sosial. Kerajaan bertekad untuk teruskan mengecil defisit fiskal kepada 4.3% tahun ini sejajar dengan komitmen dalam Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal. Now, kenapa usaha untuk kita kata untuk nak mengecilkan defisit ini sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Kenapa usaha untuk mengecilkan defisit ini sangat penting? Sebab kalau kita faham macam mana defisit ini boleh
memakan orang kata apa ekonomi negara kita. Dan kita realise orang kata apa kenapa pentingnya Anwar Ibrahim menyentuh mengenai bajet defisit. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini adalah kadar ataupun carta perbelanjaan negara kita. Ini negara kita. Yang bawah ni maksudnya negara kita defisit. Bajet ni bajet setiap tahun daripada 1988 sehingga tahun 2023 kita defisit, nampak? Ini adalah defisit. Kecuali pada tahun ini yang biru, yang ini surplus tahun 95. Siapa Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri masa ini? Anwar Ibrahim. Disebabkan oleh defisit, bermakna perbelanjaan kita lebih daripada pendapatan. Jadi bila perbelanjaan lebih daripada pendapatan, bagaimana kita nak ada lebihan untuk kita invest, untuk kita laburkan, untuk kita bangunkan negara. Kita nak compare antara ekonomi terbaik dunia Singapura, tuan-tuan. Ini Singapura daripada tahun 90 sampai tahun 2022. Tengok. Ini surplus saja. Adalah defisit ni pun disebabkan oleh yang ini memang 2016 masa tu kejatuhan ekonomi. Kemudian ini adalah COVID. Tetapi kalau kita tengok bagaimana keadaan Singapura, tuan-tuan. Daripada segi perbelanjaan. Ini pun kerajaan berbelanja defisit sebab masa ini COVID. Negatif 10.8%. Kita compare dengan negara kita. Nah, kita nampak atau tidak? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan bajet surplus itu kita kena capai. Dan kita boleh capai kalau perbelanjaan itu betul. Dan Anwar pernah buktikan pada tahun 1992 sehingga 1997 sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Bagaimana negara daripada defisit dia berjaya bawa keluar sehingga menjadi surplus. First time ever dalam sejarah Malaysia. Tu pun orang tak nampak, aku tak faham. Serius aku tak faham. Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang begitu padu daripada Brother Iswardi untuk pertamanya. Ya, peguam yang mencabar keputusan istana yang di Pertuan Agong untuk menolak darurat yang pertama kalinya dimohon oleh Muhyiddin Yassin itu akhirnya gagal, sahabat-sahabat semua, tidak boleh dicabar kerana kita tahu ya segalanya telah ternyata ya dalam kenyataan yang dinyatakan oleh pihak mahkamah, seperti mana juga pencerahan daripada Brother Iswardi. Jadi kita pun tak tahu sahabat semua apa sebenarnya yang berlaku masa-masa darurat. Yang kita tahu masa itulah ya skandal-skandal berlaku, ya semat dan imbang tidak berlaku, parlimen digantung. Akhirnya muncullah ya skandal-skandal yang terdedah, yang terbongkar akhirnya apa yang dilakukan semasa darurat itu. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.